Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cara kamu boleh download soalan ni dalam Telegram, ataupun yang kalau untuk pelajar perempuan dah ada saya dah bagi kat kelas trial Perak kata 1. Okay, untuk bahagian pertama ni saya akan terangkan sampai soalan nombor 20 saja. Okay, untuk 20 seterusnya saya akan buat lah bahagian part 2 hari kemudian lah. Okay, saya harap kamu dah cuba dulu ni soalan 1 sampai 20 ni. Ada yang susah, ada yang senang. Carilah yang mana yang senang. Okay, kita teruskan. Okay, soalan 1, H tolak 9 sama dengan negatif 21. Dia kata tentukan nilai H. Maksudnya dia akan nak cari H saja. Nombor kita campak belah tempat lain lah, automatik lah. Ini kamu patut tahulah, H ni kalau tak ada apa-apa nombor, maksudnya nombornya adalah 1. Okay, so 1 H sama dengan ni, bila pindah dia jadi tambah lah. Okay, negatif 21 tambah 9. Okay, so dapatlah 1 H sama dengan negatif 12. Okay, kalau nombornya aja 1 sahaja, so maksudnya kita tak payah pindah lah. Kalau ada tiba-tiba ada nombor 2 macam ni, contohlah 2H sama dengan negatif 12, so kita akan pindah ke sebelah lah, dia jadi bahagi kan. So negatif 12 per 2. Okay, ni saya rasa kamu dah tahu semua ni. Okay, selesai dah sampai sini sahaja. Okay, soalan nombor 1 mudah. Seterusnya soalan nombor 2. Ini adalah soalan ketaksamaan. Ini beberapa benda lah yang kamu kena tahu. Okay, H per 4 tolak 1 lebih besar daripada H tambah 5. Okay, bila dapat soalan macam ni, nampak kalau dia sama je macam sama dengan sebenarnya kat tengah-tengah ni, cuma dia ada perubahan lah, dia tak sama. Tu nama dia ketaksamaan. Kamu anggap saja dia sama dengan tengah-tengah ni. So kita akan selesaikan macam biasa saja. Kalau nampak je macam ada pecahan, kita buat apa? Kita clearkan pecahan bawah tu lah. Contoh kalau pecahan ni adalah 4, kita akan darab dengan 4 setiap satu, sama dengan persamaan linear. Kalau kamu ingat lagi, samalah konsep dia. So kita matikan pecahan untuk mudahkan kerja sebenarnya. Kalau tak, panjang cerita sikit lah, kamu kena tahu skill yang lain pula lah. Okay, kita akan matikan. So H per 4 maksudnya ada yang tak tahu, maksudnya 1 per 4. So 1 per 4 darab 4, kita akan matilah, tinggal 1H atau H lah. Tulis 1 pun boleh. Negatif 1 darab 4, negatif 4 lebih besar daripada 4H. 5 darab 4 dapat 20. Simbol-simbol ni, positif, negatif ni patut kamu dah tahulah. Kita bawa saja, jangan tinggal. Okay, seterusnya misi kita adalah nak H lah. Kita mesti nak nombor belah kiri, kita kumpulkan nombor sahaja. So kita pindahkan sahaja. 4H pindah sebelah, dia jadi tolak kan. Negatif 4 pindah sebelah, dia jadi tambah. Okay, so kita tulis lah 1H ni tolak 4H lebih besar daripada 20. 20 memang belah kanan. Negatif 4 ni yang bawa ke kanan, so jadi tambah 4. 1 tolak negatif 3H, ni tekan kalkulator sahaja, senang. Seterusnya negatif 3H sama lebih besar daripada 24. Yang ini ada hukum sikit untuk pindahkan, untuk ketaksamaan saja. Okay, bila negatif kita pindah, pergi sebelah, okay, dia akan tukar simbol tengah ni. Tengah ni, dia daripada besar, dia berubah menjadi lebih kecil. Kalau dia lebih kecil, dia berubah menjadi lebih besar. Ni kalau ada negatif. Ni kamu kena ingat lah. Ni je satu-satunya yang boleh menyebabkan dia berubah di tengahnya, ketaksamaan ni. Negatif, maksud negatif ni bukan yang negatif sebarangan macam ni. Negatif 4 ni bukan, dia yang melekat.
Kamu kena ingat lah, yang melekat, bila melekat saja dia pindah, ni automatik lah, pindah dia mesti jadi bahagi kan. So bila jadi bahagi, so H pindah sebelah jadi bahagilah 24 per dengan negatif 3. Okay, so besar dia berubah menjadi kecil automatik macam tu, boleh so H lebih kecil daripada negatif 8. Macam tu lah, tekan saja kalkulator kalau tak apa CP3 tu. Okay, selesai tu. Okay, nombor 2 selesai. So jawapannya adalah lebih kecil daripada negatif 8C lah. Kalau kamu salah, biasa salahnya kat sini lah, mungkin kamu akan pilih A, sebab kamu tanpa tukar simbol. Cuma yang ini tajuknya adalah ketaksamaan. Dia ada berubah. Berubahnya bila kalau ada negatif sahaja depan ni, pindah dia bawa negatif sekali, tapi tukar simbol. Kalau dia positif, contohlah sebagai lain, contoh 2H sama lebih besar daripada 12, contoh saat atas ni. So kalau H 12 per 2, dia pindah 2 ni, pindah juga, tapi dia punya simbol masih tetap sama tengah ni. Okay, so dapatlah H lebih besar daripada 6 tanpa tukar simbol. Bila negatif saja, ni positif, tak ada masalah lah, ni macam biasa saja. Ini sahaja hukum yang kamu kena tahu lah untuk ketaksamaan sebenarnya. Yang lain sama, yang lebih kurang. Okay, terusnya nombor 3. Okay, yang ini untuk yang pelajar perempuan saya dah terangkan. Okay, untuk pelajar lelaki kamu kena faham lah. Yang ini adalah garis lari. Hukum garis lari ada 3. Yang pertama Z. Okay, Z lah. Kalau Z maksudnya sama, atas dengan bawah dia akan sama. Kalau sini 100, sini pun 100. Okay, satu lagi F. Okay, F pun sama lah. F nya sama, dia konsep F dia kat sini. Contoh sini 80, bawah sini pun 80. Ni konsep je lah. ZF, satu lagi hurufnya adalah C, C atau U lah, sama. Terbalik je, sengit je dia jadi C, kalau tegak dia jadi U. Okay, yang ini konsepnya ni je satu beza. Kalau sini 100, sini dia mesti tambah 2 ni, mesti 180. Kamu kena ingat lah, bila dia tambah dua-dua, total semua mesti 180. So bila kalau sini 100, sini automatik 80. Kalau sebagai contoh lain, ni C sama lah dengan U ni. Kalau sini 60 contoh sebagai, so sebelah sini adalah 180 tolak 60 dapat 120. Sebelah sini adalah 120. Samalah C dengan U ni. So kamu kena ingat lah, Z, F, Z dengan F sama, U dengan C tu dia berbeza lah. Ingatlah Z ni, ZF ni. Okay, terusnya kita akan gunakan konsep ni 120. Yang ni kalau kamu nampak ni, ini adalah bentuk apa ni, bentuk C. Dia memang C dia sangat sikit lah. 120 automatik sini adalah 60. Kamu tolak sajalah, tekan kalkulator, tekan tolak 180 tolak dengan 120. Okay, seterusnya belah kiri 110 tolakkan juga dengan 180 dapat 70. Kan kamu dapat 70. Tolaklah. Okay, dah dapat selesai ni. Ini sebab dia C, kena ingatlah yang ini adalah C. Okay, straight adalah 180, gitulah. Tolakkan lah. Saya rasa kamu akan nampak lah, sini dah 70, sini 60, sini 44x. So selesaikan lah. 180 tolak 70 tolak 60, kita akan dapat lah macam ni lah maksudnya.
70 tambah 60 tambah 4x mesti dapat berapa? Straight ni 180 kalau kamu nak buat bersamaan lah. Okay, dapat 130 tambah 4x. Kalau kamu nak buat macam ni lah, kalau kamu nak main secara cowboy pun tak apa, tak ada masalah, tolak-tolak gitu je. So dapat 50. So x sahaja 50 per 4. Okay, ni dah biasa lah kalau kamu nak guna lah. Kalau tak, kamu tolak je 180, tolak ni bahagi dengan 4 sebab ni 4 x. Kalau kita nak x saja, so kita bahagi 4. So selesaikan lah. 50 bahagi dengan 4 berapa? ...25 per 2 atau tepat pula 12.5. Okay, 12.5 ni jawapan dia, C. Selesai. 3. Nombor 4, faktorkan selengkapnya 5x kuasa 2 tolak 80. Untuk nak jawab soalan ni, kamu kena, sebelum kamu kurungkan, kamu kena, dia ada dua kaedah lah. Ada satu yang kamu faktorkan macam biasa dulu. Macam ni lah, kita keluarkan nombor yang sama, 5 dengan 80. Nombor yang paling, yang boleh ada CP 5 dan 80 adalah CP 5. So kita keluarkan lah, x kuasa 2 tolak dengan 5 darab berapa dapat 80. Ini kamu tekan je lah kalkulator. So maksudnya 80 bahagi dengan 5 dapat 16. Begitulah. Okay, selalu soalan PISA dia akan ada bagi ni sebagai jawapan lah. Contoh seletak kat sini jawapannya. Contohlah seletak kat sini lah 16 kat sini. Dia mesti ada jawapan kat sini. Automatik kamu akan salah sebenarnya kalau kamu pilih ni lah. Kalau pilih ni lah, kuasa 2 tolak 16. Contohlah buat pening pula kan. Contohlah huruf E ada contoh huruf E. Dia biasanya dia akan tulis macam ni lah. Ada jawapan untuk ni, tapi jawapan ni adalah salah, belum habis lagi selesai. Macam mana nak selesaikan? Kita kena fakturkan lagi dalam ni. Yang ni unik sikit lah. Bila nak fakturkan macam ni, bentuk dia kamu kena buat, jadikan dia kuasa 2 tolak 16 ni apa kuasa 2? 4 kuasa 2. Dia gitu. Okay, dia kuasa 2, dah kuasa 2, tengah-tengah tu tolak, dia dah cukup dia punya syarat dia. Automatik kita akan buat pecah terus sahaja. X4 kita ambil saja nombor dalam, 1 tambah 1 tolak. Itu jawapan adalah A. Kalau sebagai contoh lain, contohlah X kuasa 2 tolak dengan berapa? 25 contoh. Sebagai cuba jawab. Cuba jawab lah. X kuasa 2 tolakkan dengan apa kuasa 2 dapat 25? 5 kuasa 2. Tengah-tengah dah cukup syarat tolak. Lepas tu kuasa 2 kiri dan kanan. Kita hanya selesaikan sahajalah. 1 tambah 1 tolak. Macam tu saja. Okay. Tapi sebelum buat ni, kena buat macam ni lah. Kena keluarkan 5 sahaja dulu. Okay, selesai. 5. Ini panjang. Syarat kamu boleh tengok lah. Negatif Yang hati-hati kena kat bahagian tengah-tengah ni, negatif. Bila ada negatif saja, kamu kena buat kurungan. Okay, kita selesaikan ni saja macam biasa. 6 darab 2 dapat 12T. 6 darab 7 dapat negatif 42. Okay, tolak. Okay, ni tolak. Okay, yang ini maksudnya apa? Kuasa 2 ni, maksudnya benda tu akan berulang 2 kali. Ni kamu kena tahulah. Dia akan berulang 2 kali. Yang tengah-tengah yang saya kata star kan ni, yang inilah kamu kena letak kurungan. Merah ni penting lah. Kalau tak ada merah ni nanti jadi salah. Okay, kita akan selesaikan macam biasa dalam ni. Ni ada 2 kaedah. Kamu boleh terus darab je depan belakang, belakang depan, belakang belakang, ataupun kamu buatlah kaedah lain. Ada satu lagi kaedah, saya tak nak tunjuk lah, panjang pula video ni kan.
Kita selesaikan 10 darab 10 dapat 100. 10 darab ni dapat negatif 60T. Negatif 6T darab 10 dapat negatif 60T. Okay, 6 darab 10 ni tekan saja kalkulator kalau dah tak kerti sangat. Negatif-negatif dapat positif 6 darab 6 36 T. T dengan T dapat T kuasa 2. Okay, so ni kurungkan. Allah, dah tak muat dah ni, ujung sangat dah pula. Okay, 12 T tolak 42 tolak ni macam ni lah. Okay, bila nampak yang merah ni, kurungan ni, maksudnya kita akan terbalikkan simbol dalam ni lah. Kita negatif dengan positif, kita akan jadi negatif kan. Negatif 100, kita terbalikkan je lah, senang cerita. Negatif dengan negatif dapat positif. Senang cerita kamu terbalikkan lah. Ni negatif dia jadi positif, ni positif dia jadi negatif. Tu maksud dia lah. Untuk yang se-star kan tu tadi, ni yang paling penting lah. Bila kamu kembangkan salah, ada orang dia tertinggal yang warna merah ni, anggaplah merah ni tak ada, so dia akan jadi salah lah. Yang sepatutnya simbolnya positif tapi dia jadi negatif. Ini kamu kena hati-hati lah. Soalan ni tak adalah kata nak susah sangat pun. Dia cuma taktikalnya adalah di negatif ni saja yang boleh buat salah. Okay, terusnya kumpulkan sahaja. Kamu tengoklah nombor yang dia susun adalah nombor dulu. So nombor dululah kita selesaikan. Negatif 42 dengan negatif 100. Kau bulat lah macam mana ke. Ni bulat, ni segi 4. Okay, dan last kali ni lah segi 3. Ulang lah macam mana bentuk pun. Okay, kita selesaikan saja. Kamu tekan lah. So kita akan dapat negatif 142. Tambahkan. Okay, 12 120 132 T T sahaja. Dia T T T tambah T tu tak naik kuasa, hanya T sahaja. Kambing jadi berapa kambing sahaja. Okay, yang ni salin sajalah. Ini simple saja. So jawapannya adalah A. Selesai. Okay, nombor 6 sama macam tadi. Ni macam ketak samaan tu, nampak ada pecahan kat bawah. Paling simple kaedah kita darab dulu. Tu kamu ingatlah. Kalau nampak je pecahan, kamu darabkan. Gunakanlah kaedah ni. Dia ada je kaedah lain, tapi panjang sikit lah, nanti kamu pening. Baik kamu fikir satu saja, kamu boleh buat untuk banyak soalan lah. Boleh jawab untuk persamaan linear serentak kan, dan sebagainya. So kita akan nampak darab 7 bawah. So kita akan darab 7. Kita akan darab 7. Setiap satu ni darab 7, darab 7, darab 7. Okay, kalau tak mati lagi, kita matikan lagi. Macam tu lah. Okay, 7M dapat sama dengan 3/7 darab 7 dapat 3. Ni tak ada apa-apa nombor, maksudnya nombor 1. 1/7 darab 7 dapat 1. N, jangan terlupa. Okay, selesai. Soalan dia nak apa sebenarnya? Dia nak N. N di depan lah. Bila N nak di depan, kamu boleh bawa aja N ni pergi depan kiri, nanti dia jadi negatif. Okay, saya tunjuk dulu lah macam biasa yang kamu buat, yang kamu biasa buat macam ni kan. Dia jadi negatif 7M, dia jadi negatif kan, sebab dia tambah depan ni. Okay, 3 stay lah. So kita akan buat negatif 1N sama dengan 3 stay 7 pindah sebelah, dia jadi negatif 7M. Lepas tu kita akan jawab lah macam ni. Per dengan negatif 1 dia pindah jadi bahagi. Okay, kamu akan dapat lah negatif 3 tambah 7M kalau kamu reti. Macam tu lah. Bila kita tengok yang mana paling dekat, 7 negatif 3. So sinilah jawapannya adalah daging. Kalau kamu nampak, dia boleh susun balik je sebenarnya ni. Ni kamu boleh susun
Dia sebab memang belah kanan, so kita boleh gerakkan sahaja tanpa tukar simbol sebenarnya. Ni kamu kena tahulah konsep ni. Dia tak semua benda kalau kita pindah dia tukar simbol. Dia kalau pindah di bahagian kanan saja, dia bermain di belah kanan sahaja. Dia belah kanan saja, dia bawa je kat main-main belah kanan ni, dia tanpa tukar simbol lah. Okay, ni konsep dah lama patut kamu tahu. Kalau baru tahu tak apalah, nak buat macam mana. Okay, itu satu kaedah. Kamu bawa pergi sini, N bawa sini, betul? Satu lagi kaedah. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua adalah kamu guna logik sahaja. Kamu tengok dah N tu, kita nak N. So N ni memang positif, dia belah kanan tapi saya salin balik lah 3 tambah 1N. Okay, N ni belah kanan dan dia dah positif dah. Dia senang sebenarnya, positif sebenarnya. So kita staykan sahaja 3 ni yang kita bawa belah kiri. Dia jadi apa? Ni tambah, dia jadi tolak. So kamu stay sahaja. So dapat 1N sama dengan 7M memang belah kiri, tulis balik. 3 pindah sebelah, dia jadi negatif 3. Okay, so bila dapat macam ni, dia sama je konsep. Ni belah kanan pun boleh. So 7M tolak 3, masih sama lagi jawapan lah. Kalau kamu boleh nampak, kita terbalikkan secara serentak. Yang ini pun dah lama juga belajar sebenarnya. Kita bawa pergi sini, tapi ini automatik, ni pun sekali serentak. Tanpa satu-satu lah. Maksudnya serentak, berubah sekali jalan je. Kita letak kedudukan je, kanan dia jadi kiri, kiri dia jadi kanan. Okay, dia akan jadi sama lah, sama konsep dia. Kalau kamu boleh faham lah, pilihlah mana yang kau suka. Okay, terus nombor 7. Okay, nombor 7 ni, ini adalah bentuk heksagon. Heksagon adalah 6 sisi. Rumus yang kita pakai adalah N tolak 2 darab 180. Okay, ini untuk nak tahu semualah dia punya keseluruhan darjahnya. Kalau kita nak tahu setiap satu, maksudnya kita bahagi dengan berapa bilangan dia lah. Itu. Okay, untuk yang atas ni untuk nak tahu semua. Okay, contoh kita ada 6 lah 6 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 2 dapat 4. 4 dalam ni. Tulis lah lama kan, tak faham lah kan. Okay, 6 tolak 2 darab 180 bahagi dengan bilangan N. Keseluruhan ada 6. So gitulah, 4 darab 180. Bila kalau mudarab ni, kita dapat 720. Maksud 720 ni adalah keseluruhan. Kamu kena faham lah konsep ni. Ini tak tahulah bila tahun belajar ni. Ini mendengar rendah lah belajar ni. Okay, 720 bahagi pula dengan 6. So, dapat 120. Setiap satu ni, setiap bucu 120. Sebab dia kata sekata. Maksud sekata adalah setiap satunya adalah sama. Dia sama lah. Dia macam segi empat sama, macam tu lah konsep dia. Okay, itu maksud dia. Okay, selesai tu. Tu nak buat apa ni? 120. Ni 120, ni 120. Ni belah tengah kan. Kita dah tahu sini adalah 60. Kalau kamu boleh carilah, kalau kamu faham tu. Sini 60. Nanti sebelah sini pun 120 kan. Oh, boleh kamu kudik lah macam mana pun. Ada benda ni memang nak kena korek-korek lah, sampai kamu jumpa dia. Okay, so sini 120. Sini tak tahu ni, semua tak tahu ni. Kita tak tahu berapa pecah bahagian ni.
Tapi sekali pandang ni sebenarnya ini adalah tengah-tengah ni adalah 90. Ini 90 ni. Kalau sekali tengok ni, ini adalah 90 darjah lah. So dapatlah 90 sini, sini pun 90. So tekan lah kalkulator, insyaAllah betul lah tu. Okay, 360 sebab dia adalah segi 4. Nampak je macam ni. Ini adalah segi 4 ni. 1, 2, 3, 4. Tolak je lah. Apa yang sah sangat kan. Tolak. Dapat 50. Selesai. Nombor 8, titik tengah di tingkatan 1 atau 2 ni. Titik tengah tingkatan 1 kalau tak silap saya. Titik tengah, rumus titik tengah ada di bahagian depan. Dia soalan dia baca je, dia keluar je titik tengah, kamu check lah kat depan. Dia ada rumus tu. Rumus dia titik tengah. Kamu belajar pakai rumus lah, senang sikit. X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Tu nama dia tengah. Kita tambahkan, kita bahagi 2. Tapi kita susun lah. Yang belah kiri kan X, so nanti kamu akan dapat X, belah kanan kamu akan dapat Y. Okay, terus titik M dengan ni adalah titik tengah. 3/4 ni adalah tengah-tengah. Ini yang tengah. Garisan AB. A adalah koordinatnya negatif 1, 6. Negatif 1. Kalau kamu bayangkan garis satah kartesian 3, 4, 3, sini 4 lah kot, kat sini kan. Benda ni kat sini. Satu lagi negatif 1, 6. Negatif 1, tengah-tengah sini 6 lah. Lebih kurang lah dia macam tu. So negatif 1, 6 ni berada di atas sikit. Untuk kamu bayangkan lah kat mana. Kalau tak boleh bayang, pening pula kan. Di atas sikit sahaja. Macam tu saja. Okay, negatif 1, 6. Ini adalah huruf A. Ini adalah huruf M. So bila kita tarik tu, maksudnya M ni adalah berada di tengah-tengah. Macam tu lah. Di tengah-tengah. B ni kita tak tahu berapa. Macam tu lah. Kalau kamu boleh hentam ke, kalau kamu dah tak tahu, maksud biasa, lebih kurang lah. Kamu anggar-anggar je lah berapa yang kamu boleh nampak tu. Kalau nampak gaya macam D tu, B ni kot. Macam tu lah. Dia belah kanan, mungkin X dia 7, lebih daripada 3 lah kan. Tu kalau nak anggar lah. Dia punya bawah sikit daripada 4. So maksudnya dia bawah sikit, tak lebih daripada 4 lah. So 2 lah. Tu kalau anggar lah. Dah boleh dapat jawapan dah sebenarnya ni. Okay. Tapi bila dapat yang complicated sangat pun, nanti kena pakai rumus jugalah. Macam ni antara yang complicated lah. Cuma soal jawapan dia je yang jauh sangat. Biasa dia orang akan bagi yang sama-sama sahajalah. Okay, selesai situ. So kita akan jawab lah. Yang ini kita namakan lah. Kamu nak namakan apa? X, belakang tu Y lah. Kita tak pakai lah X1, X2 ni. X1 ni merujuk kepada X titik yang pertama. Tu maksud dia. X titik pertama negatif 1 tambah dengan titik kedua X per dengan 2 macam tu. Y nya 6 tambah dengan Y sini bahagi dengan 2. Sebab kita nak tahu tengah-tengah. Tengah-tengahnya apa? 3, 4. Kalau kamu boleh faham lah yang ni. Cubalah yang ni pun tak pernah nak cerita kat kelas. Cerita pun lama benda ni. Okay, kita akan ambil sahaja. Kamu boleh fikir secara logik saja. Ni X, bahagian depan X, belah kanan Y. So kita akan ambil sahaja X dengan X lah, Y dengan Y. Itu dulu. So kita susun saja. Negatif 1 tambah X per 2 sama dengan 3. Negatif 1 tambah X sama dengan 2 darab 3 dapat 6.
X sahaja, negatif 1 pindah sebelah dia jadi tambah. 6 tambah 1 dapat 7. Dapat dah X 7 kat sini tu. Betul lah tu. Okay, terusnya 6 tambah Y per 2 sama dengan 4. Okay, selaju lah sama dengan 4 2 8. Y sama dengan 8. 6 pindah sebelah dia jadi tolak. So jadi 8 tolak 6 dapat 2. So dapatlah Y nya 2. So bila kita koordinatkan 7 2. Kat sini lah 7 2. Betul lah kesimpulan yang saya bagi tadi kalau kita anggar saja. Okay, tapi kena baik sikit lah anggar dia. Kau kena tahulah benda ni berada di mana. Kalau kamu boleh buat lakar macam ni pun okey juga. Okay, faham kan? Dia sebab dia kata ni adalah titik tengah. Okay, terus nombor 9. Antara berikut yang manakah bukan sebuah fungsi? Bukan bila bukan ni maksudnya dia ada dua jenis lah. Satu fungsi, kalau kamu boleh ingat tingkatan 2. Wah, banyak lama dah belajar ni. Dia kan ada contohlah sebagilah A, B, ada nombor. Kalau kamu pernah ingat lah 1 kepada 1 macam ni lah. Okay, 1 kepada banyak macam ni. Dia ada banyak lah. 1 kepada banyak, maksudnya banyak lah belah kanan macam tu. Okay, yang dia asal ada banyaknya lebih daripada 1, dia bukan fungsi. Macam tu. So kamu tengoklah kat sini yang mana yang ada berlanggar. Contoh kamu tengoklah 1, 2, 3, 4. Tak ada 3, 7, 8, 11. Langsung tak ada langgar lah. Dia kalau banyak, maksudnya contohlah ni nombor 1, 2, 3, sini 4, 5, 6. Macam ni 1 dengan 4 kita boleh koordinatkan lah. 1 dengan 5, betul? Boleh nampak 1, 4, 1, 5. Nampak dia ada berlanggar 1 dengan 1. Ni bukan fungsi lah ni. Senang cerita lah, nak bagi senang ingat lah. Sebab ni pun kalau nak cerita panjang ni. Okay, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Yang penting jangan ada yang sama nombornya. Okay, salah juga. Okay, 2, 3, 2, 4, 9, 3, 8, 4, 15. Ada nombor sama di situ, nombor 4. Yang lain ni tak adalah. So jawapannya adalah C. Okay, selesai. Macam tu sajalah untuk kamu nak tahulah. Ini tak keluar lah kot. Kalau keluar kamu faham lah yang ni. Cari mana yang bukan. Yang bukan maksudnya pastikan dia tak berlanggar lah. Sebab dia adalah fungsi. Kamu kalau tengok graf dia daripada asal dia, daripada cerita soalan graf lah. Kamu ada graf senyum, masam, apa semua tu kan. Dia tak akan berlanggar satu tempat yang sama. Tu asal cerita dia lah. Okay, 10. Persamaan gaya lurus. Y sama dengan 2x tambah 6 PQ yang Y sama dengan 2x tambah 6 QR selari dengan pasti X, maksudnya dia rata sahaja. Jaraknya ialah 9 unit. Sini 9 unit lah. Jarak sini ke sini 9 unit maksud dia. Kalau sini kosong maksudnya 9 berapa? 9 lah, 9 unit. Maksudnya paksi X tu dia, kita dah tahu dah 9 macam tu. Soalan tanya kecerunan PR. Bila nak tahu kecerunan, kita kena ada koordinat lah. Kena ada dua koordinat. Dua koordinat kena ada. Sebab kita nak pakai rumus apa? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini rumus yang kita nak pakai. Nak cari kecerunan. Satu lagi cara, iaitu kita tengok
persamaan. Masalah dia tak bagi persamaan, dia bagi persamaan PQ, dia bukan bagi persamaan PR. Okay, so kita tak boleh lah cara yang kedua tu. Kita hanya boleh guna kaedah pertama, iaitu gunakan rumus ni lah. Soalan ni panjang sikit, so kita kena tahu sini, saya merahkan kita kena tahu koordinat sini dan koordinat sini. Tu objektif kamu lah. Okay, sini kita dah tahu X dia 9, Y nya tak tahu. Macam tu lah. Yang ni pula kita dah tahu dia punya X kita tak tahu, kita kosongkan. Y dia pula kita dah tahulah kosong, sebab dia jejak lantai kan. Macam tu. Tu nak isi apa? Kan, macam mana nak isi tu? So, yang kita ada lain ni 9 unit, sebab kita boleh dapat 9 lah, pun dah tak boleh pakai lah benda ni. Yang kita ada lain iaitu yang ini. Daripada persamaan ni sebenarnya kita boleh tahulah kat sini berapa, kat atas sini pun kita boleh tahulah. Persamaan ni, daripada persamaan kita boleh tahu sini, kita boleh tahu sini. Nama dia apa? Bawah sini nama dia pintasan X. Dia berlanggar kat X. Yang atas ni kita panggil pintasan Y. Ada sebab garisan ni dia langgar kat paksi Y, itu nama dia pintasan Y. Yang tu lah, yang tu kita tahu. So bila kita tahu sini, so kita boleh tahulah Y dia berapa, betul? Okay, kalau kita tahu X sini, kita boleh tahulah yang kat sini berapa. Macam tu. Okay, itulah dia punya jalan cerita dia sebenarnya. Panjang soalan ni. Okay, kalau kamu boleh fahamlah. Fahamkan Okay, bila kita kata pintasan X, maksudnya kita buat yang pintasan Y dulu lah. Okay, Y sama dengan 2X tambah 6. Kita nak cek pintasan Y dulu bila dia tanya pintasan Y sahaja, kita kosongkan X. Macam tu, dia terbalik. Kalau tanya X, Y yang kosong. Sebenarnya cerita benda ni. So kita masukkan sahaja X dalam ni kosong. Y sama dengan 2 darab kosong, kosong. Kalau kau nak buat jalan kerja sekarang, tinggal lah. Ni kita 1 je. Okay, dapat 6. Macam tu. 2 darab kosong, kosong tambah 6 dapat 6. Sini automatik berapa? 6. Ni kalau kita baca senggat dia ni 6. So kita boleh tahulah 6 ni straight. Dia katakan straight, 6 ni pun 6 lah. Okay, selesai 1. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya kita buat pula untuk pintasan X pula. Pintasan X panjang sikit. Pintasan X apa yang kosong? Y dia yang kosong. So kita tengoklah. Kita buat masukkan sahaja Y ni kita kosongkan. So 2X tambah 6. Dan tu, okay, selesai. X boleh bawa belah kiri, lepas tu pindah pun boleh. Ataupun 6 kamu bawa ni, pulang lah mana kaedah yang biasa kau buat. Kau pindah sini jadi negatif 2X kan. 6X sama dengan 6 bahagi negatif 2, dapat negatif 3. Logik tak negatif 3 sini? Logik lah. Yang tak logik bila dia jadi positif. Positif kat sini, salah lah. So dapat negatif 3 kosong dengan 9 6. Dah dapat 2 koordinat. Buatlah apa yang kau patut buat, iaitu pakai rumus ni lah. Y2 6 tolak Y1 kosong, X2 9, X2 negatif 3. Ni hati-hati kat sini lah. Negatif daripada rumus. Negatif 3 ni daripada dia punya koordinat. Okay, X dia. Selesai. Tolak lah 6 tolak kosong 6 bahagi dengan 9 tambah 3 12. Kau tekan lah kalkulator 6 tolak kosong tak boleh tekan kalkulator kot. Yang buat malu aku je. Okay, 9 tambah 9 dapat 12. Okay, dapat kosong 1/2 lah kat situ. Okay, selesai. Faham ke lah ini? Ini kena tahulah. Yang ni X, so namakan X2, Y2. Ni X1, Y1. Ni belajar tingkatan 3. Okay, terus 11. Tentukan koordinat imej bagi titik C di bawah satu pantulan pada garis AB.
Okay, yang ini pantulan garisan AB. AB ni maksudnya AB ni sebagai cermin lah. Dia punya tengah dia. Maksudnya kita lipat lah. Kamu boleh lukis lah. Kamu try kat mana-mana kat sini ke kat sini kan. Tapi jawapannya di sini lah. Bila kita tarik gambar, kita buat cantik-cantik, maksudnya cantik lah ni macam ni. Automatic sini adalah dia punya pantulan dia, image lah, atau C tanda atas ni. Okay, jawapan dia kita boleh baca sini 2, 4. Okay, selesai. Terus nombor 12. Cari mode bagi data tersebut. Okay, soalan mode maksudnya kekerapan paling tinggi. Kekerapan paling tinggi, kamu kena ingat lah mode. Median lain, median tengah-tengah, mean purata. So mode adalah kekerapan paling tinggi. Tapi diberi di sini kekerapan, longgokkan. Kekerapan dia tak bagi. Sebab kita nak kekerapan, so kamu kena buat lagi satu kotak, iaitu kekerapan. Ini soalan lah. Inilah soalan SPM. Dia tak bagi straight lah. Letak macam senang sangat kan. Okay, macam mana kita nak cari kekerapan daripada kekerapan longgokan? Kekerapan longgokan adalah jumlah kan. Kita gabung hari pertama, gabung hari kedua. Kalau yang kedua punya, kita gabung pula dengan hari pertama sekali. Jumlah semua keseluruhan adalah 30. Ini pastikan bila total kekerapan mesti 30 lah. Ni kamu kena faham ni. Masuk kekerapan longgokan. Jumlah untung keseluruhan adalah RM30 contoh. Tu maksud dia. So setiap satu ni kamu kena pecahkan lah. So hari pertama 2 dengan 6. Nak buat apa? Tolakkan sebenarnya. 6 tolak 2 dapat 4. 13 tolak 6 dapat 7. 22 tolak lah 9, 5, 3. Okay, kalau kita tambahkan 6, 13, 22, 27, 30. Okay, betul lah tu. Macam tu. Bila kita tengok macam ni, maksudnya 9 ni adalah nombor yang kekerapan paling tinggi. Kan dia berbeza dengan kalau kamu tengok kekerapan longgokan ni, mesti kalau kamu tengok 20, 30 lah kot kan. Mesti salah lah tu. Dia sebenarnya kena pecahkan kepada kekerapan. Jawapannya adalah 3. Kita bukan ambil nombor 9, kita ambil dia punya kelas dia. Kelas tu maksudnya dia punya tajuk dia lah. Tajuknya adalah markah. Markahnya adalah 3. Okay, selesai. Nombor 13. Ini adalah kebangkalian 40 keping dengan nombor siri hingga 11 ke 50 letak sekeping dicabut secara rawak. Okay, kebangkalian bukan gandaan 5. Faham kan lah? 40 keping siri 11 hingga 50. Okay, sekeping dicabut dengan rawak. Okay, maksudnya boleh berapa kali? 40 lah. Total semua ada 40 lah. Kalau kamu tak faham, kamu listkan 11, 12, 13, 14 dah sampailah ke 50. Kalau rajin. Okay, kebangkalian. So maksudnya total semua mesti ada 40 lah. Nanti kamu kata keseluruhan. Kebangkalian bukan gandaan 5. Bukan maksudnya selain daripada gandaan 5 lah. Senangnya kita cerita, kita tolakkan sajalah. Selain daripada gandaan 5 lah. Kalau kamu boleh faham. Kalau kamu nak kira semua ni 11, 12, 13, 14, 16, 17, banyak pula cerita pun boleh. Tak ada masalah kalau itu yang kamu faham. Kalau nak cepat, kita kira lah yang mana gandaan 5. Contoh 15, 20, 25, 30 kan. CP5. Okay, dah habis. So ada berapa ni? 3, 6, 7, 8. 8 ni adalah gandaan 5. Tapi yang kita tak nak, yang kita nak adalah bukan gandaan 5. So ada berapa? 32 lah kan. Total semua ada 40. Kita tolakkan lah. Tu cara dia. Ini cepat lah. Ni paling cepat. Yang lambat sikit kamu kira lah satu-satu sampai sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah 32 betul. So jawapannya adalah 32 per dengan 40. Tekan lah kalkulator. Okay, jawapannya 4 per 5. Ni simple lah soalan ni, senang. Faham kan lah.
Faham kan? Cuba jawab. Okay, nombor 14. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada beberapa konsep lah. Ini indeks tajuk tingkatan 3. Indeks. Kita ada yang pertama balak, dabah. Okay, dabah, balak, kuda. Ni saya ajar je lah sekali imbas. Ni maksudnya darab, dia jadi tambah. Okay, balak maksudnya ni apa? Bahagi, dia jadi lak, tolak. Kuda, ku apa? Kurungan, dia jadi darab. Ingatlah, dabah, balak dan kuda. Itu saja yang kamu ingat. Okay, so bila kita tengok kat sini adalah dua ni kat luar, kita tulis balik sajalah, dia tak ada kuasa. Okay, yang ini adalah kurungan. Kurungan dia jadi darab. So darabkanlah saja. Apa tulis ni? M 2/3 darab dengan negatif 3. Saya letak kurungan senang nampak sikit. N pula negatif 1. Dia darab, dia bukan darab dengan M ni, dia darab kuasa dia ni. Ini untuk kuasa dia. So negatif 1 darab dengan 3 lah. Macam tu boleh faham darab pula dengan M negatif 3 per dengan negatif 2. Ni tak boleh bahagi kita tak boleh bahagi sebab dia huruf yang lain. Kalau dia sama, bolehlah kita pakai yang bahagi jadi tolak. Tengok huruf, kita gabungkan dengan huruf sajalah. Selesai, senang. Okay, M 2/3 darab negatif 3, darabkan, tekan saja kalkulator. So kamu akan dapat negatif 2. N negatif 1 darab negatif 3 dapat 3. Okay, M negatif 3 per dengan N kuasa 2. Darab saya tak tulis lah sebab memang semua ni darab kan. Okay, so darab dia jadi apa? Kita gabungkan lah, kita kumpulkan dulu lah M negatif 2, ni darab ni memang berada di atas. Okay, lepas tu N kuasa 3, ini berada di bawah, bahagilah. Macam tu kamu kumpulkan. Tu ni darab lah, ni atas dengan atas ni darab maksudnya. Darab dia jadi tambah ni, tambah. Kamu tambahkan sahaja. Negatif 2 tambahkan dengan negatif 3. Okay, selesai. Lepas tu N pula bahagi. Ni bahagi dia jadi tolak. So 3 tolakkan dengan 2. Ambil sajalah. Kalau ni ada negatif, kita ada letak kurungan negatif lah. Okay, itu sepatut kamu dah tahu. Okay, selesaikan. Dapat M kuasa negatif 5, N kuasa 1. Okay, bila kamu tekan, dalam sini tak ada jawapan. Dia mesti tak ada punya. Dia, kamu kena jadikan dalam bentuk yang tak ada negatif lah sebenarnya. Saya salin balik sini 2 M negatif 5 N kuasa 1. 2 ni tak ada apa-apa lah. 2 ni kita letak je luar ni, tak ada masalah. So mesti dapat jawapannya 2 lah. Dia bukan 8. 8 ni memang automatik salah dah. Kalau kamu nak hentam pun, kamu betul-betul tengok lah. 2 dia tak ada kuasa. Dia kalau nak ada kuasa, 2 ni dalam kurungan ni sekali. Dia bila tak ada dalam kurungan, maksudnya 2 ni hanya di luar sahaja. Okey, terusnya negatif 5 ni negatif. Bila negatif bermaksud benda ni sepatutnya berada di terbalik. Dia berada, kalau dia negatif ni masih berada di atas, dia sebenarnya dia berada di bawah. Macam itulah. Dia hilangkan negatif, letak bawah. Macam tu, itulah jawapan dia. So jawapannya adalah A lah, ayam. Ada sama konsep. Contoh sebagai contoh lain contoh 2 N kuasa 2 per dengan M kuasa negatif 3, contoh, sebagai contoh. So kalau kita nak neutralkan dia, kita nak hilangkan negatif ni, kita buat apa? Kita bawa naik atas. Macam itulah, M kuasa 3. Okay, itu jawapan dia.
Right, boleh nak clearkan dia punya negatif. Kalau tadi nak clearkan negatif, kita bawa pergi bawah, sebab dia berada di atas. Okay, kita bawakan ke bawah. Yang ni bawah, kita bawa naik atas pula. Dia terbalik je, itu je, songsang. Okay, terus nombor 15, bundarkan kepada dua angka bererti. Senang. Okay, kita putus-putus, tak payah tambah. So jawapan dia 0.0071. Kita ambil dia 00 depan ni tak kira. Kita ambil nombor daripada nombor, sebab dia perpuluhan. Bila ni perlu tak tambah, tak perlu. So dapat 7 1. Ni senang sangat ni soalan ni. Okay, terusnya nombor 16. Nanti kita jumpa soalan susah, nanti saya terang lah lebih detail. Terusnya 1.6 darab 10 kuasa 5 tambah dengan 66 10,000. Ni macam senang sangat ni. Ni kalkulator saja. Kalau dapat soalan macam ni, kalkulator lah. Cuma bila nampak je macam ada darab, lepas tu sebelah ni tiba-tiba dia tambah, lepas tu ada darab lagi, nak selamat kamu letak kurungan. Itu je. Nak selamat lah, nak letak je kurungan. 1.6 darabkan dengan 10 kuasa 5. Tekan lah kalkulator tu. Ok, tambah 66,000. So dapat lah 226,000. Berada, titiknya berada di paling hujung lah. Ni kamu kena tahu. So gerakkan sajalah 1, 2, 3, 4, 5. Ok, so dapat 2.26 10 kuasa 5. Nombor ni sebenarnya besar, tapi kita kecilkan, maksudnya nombornya besar lah asal dia. Bila kalau kamu tekan kalkulator balik, dapat tak balik nombor ni, macam tu. Kalau kamu confuse lah, nak letak negatif ke positif, so kena ingat lah. Okay, selesai 16A. Okay, luas sebelah tanah berbentuk segi empat tepat. Dapat soalan macam ni, lukis. Okay, bagi clear, bagi kamu nampak, tak adalah kamu terpinga-pinga ni berbentuk apa ni. Segi empat tepat 9.6. Ini adalah luas, letak tengah-tengah 9.6. Panjang dia adalah 4 meter. Okay, untuk soalan macam ni, kamu tengok dia punya yang kuasa 2. Tengoklah kuasa 2 tu. Kalau kuasa 2 tu adalah kilometer, kalau kilometer, maksudnya semua ni kamu kena jadikan kilometer. Kita tengok yang kuasa 2. Kalau kuasa 2 ni adalah meter, maksudnya setiap satu ni kita dalam meter lah. Macam ni 4,000 meter, maksudnya jadi 4 kilometer. Macam tu. Macam tu. Okay, kita kena samalah dia punya unit dia. Tapi bukan sama mentam saja, kamu kena samakan kepada yang kuasa 2. Untuk kuasa 2 lah, untuk selamatan kamu lah, kecuali kalau kamu memang tahu. Ok, selesai. Ini lebar dia, kita boleh tahulah, panjang, darat, lebar lah. Namakan sajalah. So kita bahagikan saja. 9.6 bahagikan dengan 4, kita akan dapat dapat 2.4. Macam soalan ni. Hmm, 2.4. Okay, 2.4. Ini 2.4 apa? Kilometer lah. Kita bagi kan. Okay, salah faham pula. Saya dapat 2.4 kita bagi kilometer. Soalan nak dalam meter. So bila nak meter, kita darab dengan 1000. So dapatlah 2400. Betul darabkan sajalah, sebab kita dalam meter kan. So gerakkan titik 1, 2, 3 sama konsep macam tadi. Automatik jawapannya adalah 2.4 darab 10 kuasa 3. Ok, selesai.
Alhamdulillah. Okay, mungkinlah jawapan dia mungkin akan ada dalam huruf ni. Sebenarnya dia akan tulis 2.4 kat sini, untuk nak bagikan kamu salah kan. So, tengoklah betul-betul soalan dia nak dalam meter macam tadilah. Saya pun dah tersalah tengok sebenarnya tadi. Okay, meter. Dia nak dalam meter. So, jadikan dia dalam meter. Sai 18. Okay, ni adalah faedah dan pinjaman. Pinjaman ni apa ni? Simpanan. Okay, dapat faedah lah. Tingkatan 3 kamu belajar. Okay, Bank Bumi menawarkan kadar faedah 5% setahun dan di compound setiap 3 bulan sekali. Okay, yang ini kamu kena keluarkan rumus sebenarnya ni. Mana ni? Okay, rumusnya berada di sebab dia kata soalan kamu tengok betul-betul lah soalan tu. Soalan dia tanya, kalau tengok tadi dia ada tulis compound. Bila dia cakap ada compound saja, kamu kena kira ini adalah faedah compound. Faedah ada dua jenis. Kalau kamu terlupa, saya ingat balik lah. Dia ada dua jenis. Yang pertama faedah mudah. Lepas tu satu lagi faedah compound. Kamu kena pilih lah yang betul-betul rumusnya adalah compound. Ni dah senangkan kerja lah sebenarnya. So kamu salin sajalah. Okay, itu rumus yang kita akan pakai lah untuk compound. Cubalah P dan kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Setiap satu ni kamu kena tahulah. Ini sama dengan, lebih kurang lah konsepnya dengan faedah mudah. R ni adalah rate. Rate ni kadar, berapa banyak kadar dia. T ni apa? Time. Dia daripada perkataan bahasa Inggeris ni, kalau kamu terlupa lah. Time ni adalah masa. Masa kita ukur dalam tahun. Okay, N ni N ni lah yang kamu benda baru untuk compound. N ni adalah berapa kali compound, bilangan compound di compound dalam setahun. Okay, maksud macam ni. Saya tak nak cerita lah compound ni apa benda, kamu jadi panjang pula. Okay, setiap 3 bulan dia dapat sekali faedah. Dia naikkan lagi sekali. Lepas tu 3 bulan lagi dia naik lagi, dapat lah, dia kumpulkan. Tapi dalam setahun berapa kali? Kalau dia kata setiap 3 bulan, maksudnya berapa kali compound ni? Setahun ada 12 bulan kan, 12 bulan. So ada berapa kali? 3 sampai 12 ada berapa kali? Ada 4. Okay, ada 4 lah. So maksudnya N ni adalah 4. Okay, boleh dapatnya tu. Kita kena pecahkan lah. Masa pula. Okay, masa dia, baca betul-betul, tengok dalam ni. Untuk berapa lama tak ada cerita hari tahun ke-5 dah hilang kat sini. Okey, ke-5. 5 lah, maksudnya 5 tahun macam tu. Macam tu. Okey, rate kadar dia berapa? 5%. 5% ni adalah 5/100. Kamu tekan kalkulator, 5/100 ni berapa? Kalau kamu erti matematik, kamu gerakkan je lah titik kan, puluhan. So dapat 0.05. Okey, kadar dia adalah 0.05. Macam tu lah. Bila kamu buka tulis umur macam ni, kamu conteng lah. Kadar dia 0.05, T dia 5, N dia 4, P ni apa? P ni adalah prinsipal, duit yang kamu simpan. Sama dengan yang faedah mudah lah. Duit simpan, senang cerita lah. Duit simpan. Yang ni dia tak beritahu, dia suruh carilah. Dengan baca soalan berapa jumlah wang prinsipal minimum yang perlu disimpan pada awal tahun supaya dia dapat faedah supaya dia dapat melebihi 10,000 wang simpanan pada akhir tahun ke-5. Maksudnya
10,000 ni total semualah. Berapa simpanan dia minimum? Kamu kena cubalah kalkulator, tekanlah macam nak tekan, macam mana nak buat. Paling senang kamu cuba A, B, C, D ni, tu paling senang. Kita masukkan lah okay, prinsipal, contoh duit prinsipal kalau kita letak 7,000, kita letak 7,000, P ni jadi 7,000 kita try, yang ini kita try daripada soalan. Untuk soalan ni, untuk jawab soalan ABC ni soalan ABC je ni keluar ni. So kita letak 7,000 kurungan kan 1 tambah rate dia berapa tu ni, rate dia adalah 0.05 perkan dengan 0.05. Kalau kamu perkan dengan N dia berapa, bilangan 4 kali kuasa kuasa N4 darab dengan masa NT, maksudnya N darab T, 4 darab 5 berapa, 20, macam tu lah. ok, tekan kalkulator. So dapat 8,974. Kalau dia simpan duit 7,000 pada tahun pertama dengan kadar faedah macam ni, tahun kelima dia baru dapat simpanan berapa, 8,974. okay, harap kamu boleh faham lah ni, susun dia betul-betul. P ni adalah 7,000, 1 tambah ni kalkulator cantik macam ni lah. Kalkulator yang cantik kamu akan letak per kat sini jangan letak bahagi nanti jadi salah, ataupun kamu letak kurungan ke dalam ni. Pandai-pandai lah dapatkan nombor ni dulu. ok, lepas tu barulah kita edit lagi 7,601 Allah, apa ni. ok, tekan lah sama dengan kita ubah depan je. Ni nak cara nak jawab kata tu. 9,744 cukup tak? 10,000 tak cukup. ok, salah lagi, kita ubah lagi 7,800. Masya Allah, tak cukup lagi adalah lagi 11 sen tak cukup. ok, salah lagi 7,800. ok, cukup lah tu, 10,000 RM1. Dalam dia simpan, contohlah kamu simpan sekarang ni, bulan 2 ni contoh, kamu simpan 7,800 ringgit kan. 2,000 ni tahun 2022, 2 tahun 2027 nanti cukuplah duit 10,000 kalau kau tak sentuh lah duit tu. Tu maksud dia, boleh faham ok, ni sebab dah masuk dalam keuangan ni, takut kau tak faham sangat je ni. ok, so jawapannya adalah daging. ok, selesai. 19, saham sama, tajuk yang sama tingkatan 3. Ruben membeli 3,000 saham dengan harga RM1 sesaham dan 5 dengan harga sesaham. ok, so ni untuk harga yang ni sudah harapkan sajalah, simple je ni. Lepas tu kena tambahkan lah 5,500 darab dengan RM2.92 sesaham. Dia sesaham ni macam harga gula-gula lah senang cerita. RM1.78 harga sebiji gula-gula, dia beli 3,500 biji. Itu maksud dia. Kamu boleh anggap macam tu lah kalau kamu tak faham tu saham tu apa. okay, dia sama macam tu lah, harga barang lah, sebiji barang harga macam ni, tapi dia nak beli 3,500 barang tu. So kita buat apa, dah harapkan sahajalah. So kita dah harapkan mana pula ni, 1,500 1.78. tulis lah sebab aku tak buat lagi ni soalan ni. 5,500 dengan RM2.92. ok, so kita akan dapat lah modal dia. Modal keseluruhan adalah 22,290. Ni dia punya duit yang dia keluarkan lah. Harga RM1 tapi dah dia beli sampai 3,000 ni. Total semua ni dia belanja berapa, 22,000. ok, bila kita tanya purata sahaja,
Ni harga semua. So kalau kita nak tahu purata, kita bahagikanlah dengan bilangan dia kan. Kan purata kan bilangan, bahagi dengan bilangan dia. So berapa bilangan yang dia beli sebenarnya? 3,500 dengan 5,500. Kita tambahkan lah 2 ni berapa ni, 5,500 tambah 3,500 dapat 9,000. Bagikanlah, dapatlah harga dia punya purata. Dapatlah harga ni sekian, RM2.48. Pundarkan betul-betul, tengok, takut soalan ada saja nak confuse kan. So RM2.48, takut dia ada huruf 2RM, RM2.47. Kau salah lah kalau kau pilih ni. Jawapan sebenarnya adalah RM2.48. Okey, selesai. Nombor 20. Cik Lendri telah menghasilkan lukisan skala yang akan dibina dimensi sebenar. Sebenar ni yang sebenar lah yang dia akan buat. Tapi dia ukur lukisan bahawa ukurannya 8 lebar dan panjang. Okey, macam nak buat benda ni? So kita pecahkan dua lah, kiri dan kanan. Ni kamu kena buat lah macam ni. Ini lukisan. Satu lagi sebenar. Ni kamu kena pecahkan dua ni. Okey, kita akan lukis lah segi 4. Yang dalam lukisan mestilah yang kecil lah. Kamu tengok lah, kalau kamu tak faham soalan ni, tengoklah yang mana yang kecil dalam lukisan. Dalam kertas A4 kau tulis takkanlah sampai meter kan, 2 meter. So kita ambil yang cm, 8 cm. Satu lagi 24 cm. Macam tu. Yang sebenar pula, yang sebenar mestilah yang besar lah, yang memang tak muat dalam kertas tu. 2 meter dengan 6 meter. Macam tu. Lukisan dia lukis dulu sebelum sebenar. Dia sama konsep macam kamu jadi arkitek lah. Kamu ada lukisan dulu, baru kamu buat betul-betul. Okey, so bila macam ni lukisan nak ke arah sebenar, kita kena tahulah berapa kali ganda benda ni. Bila nak tahu berapa kali ganda, maksudnya 8 cm nak menjadi 2 meter. Macam tu. Bila kita nak bandingkan, kita kena bandingkan yang sama lah. 2 meter ni berapa cm? 2 pembaris meter, 200 cm. Kamu ingatlah 1 meter 100 cm. Kalau 1 meter tu, ingat 100, bukan 10. Kalau 10 tu pembaris kau je. Ni pembaris meter besar tu, yang panjang tu, yang kat makmal tu. Okey, terus 200 cm. Macam tu lah. So 8 nak jadi 200 ni, 8 ni nak jadi 200. Berapa kali ganda? Kamu kena darab berapa nak jadi 200. Tu contoh dia. So kena darab apa? Bahagi lah, senang. Kamu bahagikan 200 bahagi dengan 8. So dapat 25 kali ganda. Macam tu lah. Kalau kita nak tulis macam mana? So kita tulis sini lah, 25, ini 1. Macam tu lah. Tu dapat jawapan dia macam tu. 1 nisbah 25. Ni lukisan dia 1 di 25 kali ganda daripada lukisan pertama tu. So 25 lah. Gitu. Ni secara simple lah. Okay, selesai untuk bahagian pertama. Nanti ada masa sambung bahagian kedua. Okay, teruskan menjawab.